Berita Al-Hijrah 15 Muharram 24 Ogos. Social eksperimen membawa padah. Juga vaksin Pfizer lulus sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. Gara-gara bangga menceritakan kejayaan sosial eksperimen makan di kedai tanpa lengkap 2 dos vaksin, sepasang suami isteri ditahan polis semalam. Penahanan dibuat selepas polis menerima aduan berhubung sosial eksperimen tersebut yang tular di media sosial. Suspek dipercayai memuat naik sendiri hantaran berhubung kejayaan sosial eksperimen tersebut sebelum ia menjadi tular. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata, perkongsian tersebut telah mendatangkan ketakutan dan kegentaran kepada orang awam. Tambahnya, pasangan itu telah dibebaskan dengan jaminan polis selepas keterangan diambil. Kes berkenaan katanya disiasat mengikut Seksyen 269 dan Seksyen 505-B Kanun Keseksaan selain Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Sejak semalam, tangkap layar berhubung sosial eksperimen tersebut tular di media sosial dan dikecam ramai pihak susulan tindakan tidak bertanggungjawab pasangan terbabit. Seorang suri rumah didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini akibat mengeluarkan kata-kata menghasut dan memuat naik kata-kata jelik menghina yang di-Pertuan Agong, Menteri dan institusi raja dalam laman sosial Twitter 3 bulan lalu. Hakim MM Edwin Param Joti menjatuhkan hukuman denda itu terhadap Nur Faizah Wahid 28 selepas wanita itu mengaku bersalah atas 2 pertuduhan yang disabitkan ke atasnya. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM2,000 untuk pertuduhan pertama, manakala pertuduhan kedua denda RM8,000. Sekiranya gagal membayar denda itu, tertuduh boleh dipenjara selama 9 bulan mengikut pertuduhan pertama. Tertuduh didapati mengeluarkan kenyataan melalui perkhidmatan laman sosial Twitter Ijabu dengan menyebut kata-kata menghasut yang mana kata-kata itu mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Untuk kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta sama. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi sama yang jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain melalui perkhidmatan laman sosial yang sama. Pendakwaan bagi kesalahan itu dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Terdahulu tertuduh dalam rayuannya memohon mahkamah mengenakan hukuman paling minima selain menyesal dengan tindakannya. Kegiatan seorang lelaki memproses dan menjual dadah di sebuah kondominium di Ipoh terbongkar selepas polis menyerbu kediaman terbabit dan merampas 89 paket plastik jenis ekstasi seberat 5.7 kg bernilai hampir RM200,000. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata serbuan tersebut dilakukan Jumaat lalu dengan suspek berusia 20 tahun itu ditahan di hadapan pintu masuk lift kondominiumnya kira-kira pukul 11.45 malam. Hasil pemeriksaan ke atas lelaki berkenaan telah menjumpai satu bungkusan beg plastik yang mana setelah diperiksa mengandungi 2 paket plastik, satu berwarna ungu dan 2 lagi paket plastik berwarna hijau yang mana di dalamnya mengandungi serbuk campuran dadah dipercayai jenis ekstasi yang dicampur bersama minuman perisa buah-buahan.
SCP Yahya berkata selepas suspek ditahan di pintu lift kondominiumnya, bahagian siasatan jenayah narkotik Ipoh kemudian membuat pemeriksaan ke atas sebuah kereta milik suspek dan telah menjumpai 20 paket plastik mengandungi ekstasi dalam minuman perisa buah-buahan yang disimpan di dalam kotak pada bahagian bonet kereta. Polis kemudian membuat pemeriksaan di kondominium suspek dan menjumpai 65 lagi paket plastik berisi serbuk campuran dadah jenis ekstasi. Ujar SCP Yahya, polis turut merampas paket-paket kosong dan peralatan yang digunakan untuk membungkus dadah tersebut. Bekalan dadah terbabit dipercayai untuk diedarkan ke kelab-kelab di sekitar Ipoh. Suspek yang tidak mempunyai pekerjaan direman 6 hari sehingga Khamis. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Jumlah jangkitan baharu COVID-19 kembali meningkat melepasi 20,000 dengan 20,837 kes direkodkan hari ini. Pertambahan kes hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,593,602 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, semua negeri mencatatkan pertambahan kes dengan Selangor kekal menjadi negeri tertinggi melaporkan kes harian iaitu sebanyak 4,645 kes. Diikuti Sabah 3,376 kes, Pulau Pinang 2,054 kes, Kedah 1,772 kes, Johor 1,743 kes, Sarawak 1,543 kes dan Kelantan 1,422 kes. Kuala Lumpur pula merekodkan 1,284 kes, Perak 1,242 kes, Pahang 521 kes, Melaka 396 kes, Terengganu 383 kes, Negeri Sembilan 351 kes, Perlis 74 kes, Putrajaya 27 kes dan Labuan 4 kes. 211 kematian baharu direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian 14,553 kes. Sejumlah 1,063 kes dilaporkan di unit rawatan rapi ICU dengan 511 memerlukan bantuan alat pernafasan. Kes sembuh baharu hari ini pula merekodkan 18,613 kes dan jumlah kes aktif setakat hari ini 262,713 kes. Bukit Matan menghantar pulang pesakit yang sembuh daripada wabak COVID-19 di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, perkhidmatan itu hanya inisiatif di beberapa PKRC di Kelantan yang dilaksanakan dengan kerjasama beberapa agensi seperti Pejabat Majlis Daerah. Terdahulu, Dr. Zaini berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai satu video yang tular di laman media sosial memaparkan seorang wanita yang berang selepas diminta untuk pulang sendiri ke rumahnya setelah selesai menerima rawatan dan pemantauan di sebuah PKRC di Kelantan. Wanita dalam video tersebut turut mendakwa pesakit di PKRC tersebut tidak mendapat layanan yang sepatutnya daripada petugas kesihatan di pusat berkenaan. Dalam keadaan krisis ini mungkin tuan sudah maklum bahawa kita berhadapan dengan berpuluh-puluh ribu pesakit dan juga kita berhadapan dengan krisis. Jadi kita telah membuat penyiasatan perkara itu. Mungkin dari segi perkara yang perlu kita lihat ialah komunikasi kita lah. Jadi kita melihat bahawa dalam keadaan krisis ini memang kita mengharapkan keselesaan. Tetapi kita juga menghadapi masalah sama. Kita berhadapan dengan beribu-ribu pesakit di PKRC dan dengan kekangan staf kita yang terhad. Staf-staf kita bukan saja memberi perkhidmatan kepada kita di Kelantan, sebahagiannya telah kita mobilize ke negeri luar yang masih memerlukan. Jadi kekangan staf itu menyebabkan kita terpaksa mengubah suai beberapa SOP tindakan kerja kita. Mengulas lanjut, Dr. Zaini berkata pihaknya turut menyiasat berkaitan video tular berkenaan dan melihat bahawa aspek komunikasi perlu diperkemaskan agar insiden salah faham tidak berulang. Jelasnya, pesakit yang sudah dibenarkan pulang daripada PKRC adalah mereka yang sudah bebas daripada wabak sekaligus tiada masalah untuk mereka pulang sendiri termasuk menggunakan perkhidmatan awam seperti teksi dan perkhidmatan e-hailing. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan di gelanggang seni Kota Baru siang tadi.
84 penghuni Pondok Remaja Inabah 2, Kampung Sungai Ikan, Kuala Terengganu menarik nafas lega selepas diberikan suntikan vaksin COVID-19 di kediaman mereka hari ini. Program vaksinasi secara outreach itu menamatkan penantian para penghuni untuk mendapatkan suntikan vaksin. Ujar penerima walaupun hanya berada di kalangan kelompok penghuni dan tidak keluar ke tempat awam, namun mereka tetap merasa bimbang dengan penularan COVID-19. Pendekatan outreach oleh pasukan Pusat Pemberian Vaksin PPV IPT Integrasi Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA melegakan mereka kerana akhirnya mendapat suntikan vaksin dos pertama. Lama daripada tahun lepas lagi kita duduk tunggu ke benda ni, tapi duduk sini ingatkan payah dah nak boleh cocok dulu lah. Tapi mari dah. Tak apa lah. Kita lega lah. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur sebab dengan peningkatan kes yang sangat tinggi sekarang ni, kita rasa program ni sangat baik lah untuk penuntut-penuntut di sini, anak-anak bina yang ada di sini. So kami sangat-sangat berterima kasih atas bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan, pihak UNIZA dan sebagainya yang datang untuk bagi suntikan vaksin pada kami semua di sini. Sementara itu, Timbalan Pengetua Pondok Remaja Inabah 2 Mansur Ibrahim 54 tahun berkata, program vaksinasi outreach tersebut sangat tepat buat penghuni pusat rawatan dan pemulihan dadah itu yang sukar keluar ke PPV. Tak boleh nak bawa, kalau buat tempat lain, kita nak bawa budak-budak kita memang payah. Jadi kalau ada tempat mari sini memang suka. Sangat suka. Kalau tak ada ni mungkin lagi lama kot. Memang pasal kita nak bawa, maklumlah kita ni sebuah tempat rawatan dan pemulihan, jadi ada yang paksa. Jadi kita takut berlaku kes-kes gitu lah, kes-kes semua lari. Jadi kalau mari sini kita sangat suka. Tambahnya, usaha itu dapat memastikan kesemua golongan terutamanya anak-anak pemulihan tidak ketinggalan dari menerima vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 Pfizer telah diluluskan sepenuhnya oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat semalam. Ia sekaligus menjadikan vaksin COVID-19 pertama yang mendapat kelulusan penuh. Pemangku Pesuruhjaya FDA, Janet Woodcock, dalam satu kenyataan berharap kelulusan terbabit dapat meningkatkan keyakinan orang ramai untuk mendapatkan vaksin ketika dunia berdepan dengan varian Delta yang disifatkan cepat merebak. Vaksin COVID-19 keluaran Pfizer yang dipasarkan menerusi jenama Comirnaty sebelum ini diberi kebenaran untuk digunakan di bawah penggunaan kecemasan EUA bermula 11 Disember 2020. Keputusan untuk memberikan kelulusan itu berdasarkan data terkini dari percubaan klinikal ubat termasuk jangka masa tidak lanjut yang lebih lama dengan keselamatan dan keberkesanan dinilai dalam kalangan lebih 40,000 individu. Vaksin tetap tersedia di bawah EUA kepada kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun. Namun doktor boleh menetapkannya kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun jika mereka percaya ia bermanfaat kerana ia sudah diluluskan sepenuhnya. $120 hotel di Malaysia henti operasi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kira-kira 120 hotel di Malaysia terpaksa ditutup sama ada secara sementara atau sepenuhnya kesan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia MAH, Yap Lip Seng berkata, tahun lalu industri perhotelan negara mengalami kerugian lebih 6.5 bilion ringgit dari segi pendapatan. Menurut Lip Seng, tahun ini dijangkakan pendapatan industri perhotelan akan kerugian sehingga 9 bilion ringgit. Katanya memandangkan sekatan pergerakan dan larangan perjalanan yang dikenakan ketika ini, industri perhotelan masih tidak dapat menjana pendapatan yang mencukupi untuk terus bertahan, sekaligus memberi kesan langsung kepada kehidupan tenaga kerjanya. Sebagai persediaan untuk merancangkan aktiviti pelancongan apabila sekatan pergerakan dilonggarkan, MAH telah menubuhkan sendiri jawatan kuasa pemulihan pelancongan yang terdiri pakar industri. Selain bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, jawatan kuasa itu juga mengusahakan projek pemasaran dan promosi pelancongan.
Aktiviti pelancongan patuh syariah antara usaha yang dirancang untuk memulihkan industri pelancongan negara yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bekerjasama dengan Pusat Pelancongan Islam ITC di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bagi menjayakan inisiatif tersebut. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Abdul Aziz Jusoh, inisiatif pelancongan patuh syariah bukan sahaja akan dapat merancakkan kembali industri pelancongan, malah dapat mempromosi cara hidup Islam. Inisiatif ini adalah penting sebagai salah satu usaha agensi-agensi kerajaan dalam memulihkan industri pelancongan negara. Peluang ini bukan saja boleh memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat memperkenalkan amalan Islam di negara kita yang ramah dan sederhana ini. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Dr. Nur Zari Hamad berkata, segmen pelancongan Islam mempunyai potensi yang sangat besar. Malah Malaysia katanya telah menerima pengiktirafan sebagai destinasi percutian Mesra Muslim. Segmen pelancongan Islam merupakan satu segmen pasaran yang khusus dan mempunyai potensi yang sangat besar. Alhamdulillah, Malaysia telah diiktiraf sebagai destinasi percutian mesra Muslim terbaik melalui Concentrating Global Muslim Travel Index GMTI ketika pelancaran sidang kemuncak Global Halal in Travel 2021 pada 14 Julai 2021 yang lalu. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara JAKIM dengan ITC bagi melaksanakan kerjasama pembangunan model diploma pelancongan Islam dan aktiviti pelancongan patuh syariah yang berlangsung secara maya hari ini. Program pelancongan itu dibangunkan JAKIM menerusi Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS secara kerjasama dengan MOTEC. Seramai 232 penuntut hufaz pelbagai bidang pengajian menerima tajaan beasiswa menerusi skim pembiayaan hafiz SPH di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada tahun ini. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Abdul Aziz Jusoh berkata, tajaan itu membabitkan penuntut di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah dalam dan luar negara dengan melibatkan nilai tajaan RM3.33 juta. Penuntut yang mendapat tajaan tersebut antaranya dari bidang qiraat, pengajian Islam, perubatan farmasi, kejuruteraan dan pendidikan. Kita akui bahawa bukan senang untuk kita mendapat tajaan ini. Pelajar perlu proses saringan dengan pelbagai cara dan kita temu juga walaupun secara online. Jadi bagi mereka yang berjaya, sudah pastinya kami menganggap semuanya adalah sangat cemerlang akademiknya dan penguasaan hafazan Al-Quran. Kerana dalam sistem pemerkahan yang kita berikan, hafazan itu adalah antara pemerkahan yang tinggi. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Ketua Pengarah JAKIM bersama pelajar baru tajaan SPH 2021 secara maya hari ini. Skim SPH mula diperkenal pada 2012 itu bagi membiayai pelajar hufaz Al-Quran 30 juzuk yang membolehkan mereka mengikuti pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sehingga kini, skim tersebut telah menaja lebih 1,000 pelajar dengan melibatkan kos keseluruhan sebanyak RM62 juta. Dato' Abdul Aziz dalam pada itu berkata, kerajaan sentiasa peka dan meneliti semua aspek dalam usaha memertabatkan bidang tahfiz di negara ini termasuk kualiti, keberhasilan, prospek masa depan, tadbir urus dan keuangan. Bank Islam Malaysia berhad Bank Islam memperkukuhkan lagi kerjasama strategik dengan SME Corporation Malaysia SME Corp bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan kecil dan sederhana PKS. Penglibatan Bank Islam dalam segmen PKS secara langsung dapat membantu usahawan dari aspek pembiayaan serta perkhidmatan keuangan yang lain.
Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Mohamed berkata kerjasama ini memberi banyak manfaat kepada PKS, antaranya penawaran skim pembiayaan PKS Patuh Syariah SSFS, di mana kerajaan memperuntukkan rebate keuntungan 2% kepada pembiayaan PKS. Memorandum persefahaman itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Perniagaan Bank Islam Mizan Masram dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini. The MOU that we signed today marks another milestone for Bank Islam in pursuing a strategic collaboration that will involve financial assistance in terms of capital and capex, trade financing and other financial services such as Banka Takaful, cash management and e-banking solutions. Sejak skim pembiayaan dimulakan pada 2013, Bank Islam telah membantu 121 pelanggan PKS dengan pembiayaan berjumlah lebih 133 juta ringgit. Sementara itu, Pengerusi SME Corp Datuk Seri Said Hussein Al-Habsyi berkata, bantuan kewangan yang ditawarkan Bank Islam sekurang-kurangnya membantu usahawan PKS kekal berdaya saing ketika berdepan situasi pandemik yang mencabar selain memperluas peluang perniagaan kepada individu berminat. Bank Islam dalam masa sama turut memberi sokongan dari aspek pembangunan PKS, penyelesaian kewangan serta sokongan kepada usahawan asnaf dan B40. Institusi perbankan itu juga bakal melancarkan aplikasi mudah alih SM Expert yang menyokong seluruh ekosistem PKS dengan menyediakan sumber perniagaan dan kewangan. Kemahiran menjahit pakaian digunakan sepenuhnya seorang ibu tunggal di ibu negara, Norizan Alias, bagi menampung keperluan hidup dia dan anak tunggalnya. Walaupun tempahan berkurang sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan, dia percaya rezekinya tetap ada. Dengan pendapatan tidak menentu sebagai penjahit baju, Norizan membesarkan anaknya seorang diri. Sebagai ibu tunggal, situasi itu agak mencabar. Lebih-lebih lagi perbelanjaan rumah, utiliti dan kos perbelanjaan anaknya di institusi pengajian tinggi memerlukan wang yang banyak. Tempahan jahitan dari jiran tetangga sedikit sebanyak mengurangkan bebannya. Namun ketika ini, tempahan berkurangan. Dia amat terdesak. Terpaksa mengangkat bendera putih meminta bantuan bagi meneruskan kehidupan. Rintihan Norizan mendapat perhatian Amanah Hartanah Bumi Putra AHB apabila sumbangan keperluan asas mula disalurkan sejak minggu lalu menerusi program Bendera Putih Kongsi Rezeki yang turut mendapat kerjasama Malaysian Relief Agency MRA. Menurut Eksekutif Projek Nur Maizura Maizan, menerusi program amal ini, keluarga yang terputus bekalan makanan dan tiada sumber kewangan akibat pandemik COVID-19 akan dibantu sehingga mereka dapat menyara semula kehidupan masing-masing. Tidak boleh ke sekolah jika tidak vaksin. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Semua penduduk Bandaraya Ho Chi Minh diarah menjalani ujian saringan COVID-19 dalam usaha baharu untuk mengekang penularan wabak di hub komersial kebangsaan. Arahan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh tersebut dikeluarkan selepas pemerintah melarang semua warga kota untuk tidak keluar rumah. Askar dikerah berkawal dan melakukan tugas menghantar bekalan makanan dari rumah ke rumah. Ini berikutan insiden pembelian panik yang berlaku hujung minggu lalu apabila semua pasar harian diserbu penduduk akibat salah faham arahan perintah berkurung tersebut. Perintah larangan keluar membeli makanan itu akan dilaksanakan hingga 6 September ini. Kota raya itu perlu menyediakan 11,000 tan bekalan makanan kepada penduduk setiap hari dan yakin ia dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. Vietnam yang turut berdepan serangan varian Delta yang dahsyat mencatat 11,000 kes positif tempatan. Bandaraya itu juga mencatatkan 80% daripada keseluruhan kematian COVID-19 di Vietnam. Pelajar di Arab Saudi akan dianggap tidak hadir ke sekolah selagi mereka tidak menerima suntikan lengkap vaksin COVID-19. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan Arab Saudi, Dr. Hamad Al-Sheikh, sempena menyambut guru yang kembali bertugas.
Menurut Ahmad, pelajar berusia 12 tahun dan ke atas mesti mendapatkan 2 suntikan COVID-19 sebagai syarat untuk hadir ke sekolah. Rekod kehadiran mereka tidak akan dikira selagi belum menerima suntikan lengkap. Katanya proses pengurusan akademik ketika tempoh pandemik tidak mudah. Justru Ahmad berharap semua pihak mengambil suntikan vaksin dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Sedikit berita sukan, Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020 akan membuka tirai secara rasminya hari ini. Pembukaan itu menandakan bermulanya perjuangan atlet para negara untuk memburu pingat emas. Dalam edisi kali ini, 3 pingat emas ditetapkan sebagai sasaran. Kontijen Paralimpik Malaysia akan dibarisi 22 atlet yang akan bertanding dalam 9 jenis sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini dalam satu sidang video menyatakan sokongan kepada atlet Paralimpik negara yang akan berjuang membawa nama Malaysia. Beliau melahirkan rasa bangga kepada seluruh atlet terbabit dan mendoakan kejayaan mereka. Ujar Datuk Seri Ismail Sabri, jika ditakdirkan atlet terlibat pulang tanpa kemenangan, mereka tetap juara di hati seluruh rakyat Malaysia. Pada Tamasya Paralimpik di Rio 2016, kontijen Paralimpik negara berjaya membawa pulang 3 emas dan 1 gangsa. Laporan itu tadi mengakhiri berita Ali Jurah malam ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program La Tahzan secara langsung jam 9 malam nanti dengan tajuk Mensyukuri Musibah. Sehingga bertemu di lain siaran, saya Azizah Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.